Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你。 Kami mau menjadi rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. 主，我们要谦卑下来，在你的面前。 个谦卑的心，给我一个受教的灵，好让我能走在你的这一路，如同耶稣的生命。求你给我一个谦卑的心，给我一个受教的灵，好让我能走在你的这一路，如同耶稣的生命，帮助我Tuhan, bantu kami Tuhan, bantu kami Tuhan, bentuk kami Tuhan menjadi serupa dengan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan.帮助我更多地祷告，帮助我更深的依靠，单单相信，深深敬畏你，一生要跟随你，单单相信，深深敬畏你，一生要跟随你，一生要跟随你。
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，我们谢谢你， Kami serahkan Tuhan, kelas kami Tuhan malam ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. 主啊，我们完全交托我们的课程，今天晚上， Kau yang beracara Tuhan, 主啊，由你来掌管， biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan malam ini Tuhan. 主啊，愿你的旨意成就在我们课程今天晚上。 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 主耶稣，谢谢你， Urapi kami semua, setiap yang mendengarkan, setiap yang terlibat Tuhan. 主啊，你自己高摩我们每一个人在这个课程， Terima kasih Tuhan. 谢谢你，耶稣。 Kami serahkan kelas kami Tuhan malam ini hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. 主啊，我们奉耶稣基督的名，我们完全交托我们的课程， Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉靠耶稣基督的名， kami berdoa. 我们这样的祷告， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Di sini. Puji Tuhan, terima kasih. 感谢主，赞美主。接下来的时间，我们交给我们的弟兄蒂莫，请。 Shalom semua. 大家平安， Haleluya, puji Tuhan. 感谢主。 Kita bertemu lagi setelah 1 minggu kita libur ya. 我们放假1个礼拜，今天晚上我们再次的见面。 Siapa yang suka cita, excited di malam ini? 今天晚上谁充满喜乐的呢？ Saya sudah mempersiapkan bahan ini dari 2 minggu lalu. 我已经预备这个材料2个礼拜前， Jadi ada hubungannya dengan Imlek. 所以就是有跟过年的关系。 Walaupun kita udah lewat Cap Gome kemarin, tapi masih bisa dipakai. 虽然我们已经过了15，还是可以使用的。 Siapa yang sudah terima angpau dari Imlek kita waktu kemarin? 谁已经领了我们上个礼拜过年给的红包？ Yang terima angpau digital, angpau virtual. 就是透过信息的红包， Semua udah dapat ayatnya ya, udah melihat semua ya. 每个人都领受了哈，谁看的那个经文了？ Saya juga sudah terima. 我也是已经领受了。 Dan salah satu ayat yang saya terima adalah ini. 而我领受的红包里面的经文是。 Kita sudah berbicara tentang tahun yang baru, Tuhan melakukan hal yang baru. 我们已经谈了新的一年，神要做新的事。 Waktu gembala kita sharing di ibadah Imlek, gembala kita mengatakan Tuhan sudah memberikan hati yang baru, melakukan hal yang baru. 当新年的聚会当中，我们的牧师也是讲了，到是说神要在我们生命中做新的事。 Kita lihat di Yehezkiel 11 ayat 19, ini adalah salah satu ayat di angpau itu. 我们看这个以斯帖书11章19节，就是在红包里面的经节。 Saya bacakan dulu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. 这以斯帖书11章19节说：“我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉私心，赐给他们肉心。” Nah, dikatakan Tuhan memberi kita hati yang baru, yaitu hati yang taat. 这里是说神要赐给我们一个新的心，就是顺服神的心。 Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan hati yang taat, 在印尼文是说顺服的心， tapi dalam Alkitab bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris, itu hati yang taat itu dikatakan sebagai hati dari daging. 但是在英文和普通话的圣经中，顺服的心是被翻译成肉心，刚硬的心是翻成肉心私心。 Nah, kalau hati yang keras itu dalam bahasa Mandarinnya hati disebut Inggrisnya juga disebut batu ya. 刚硬的心在英文是说也是私心。 Nah, jadi kenapa Tuhan memberikan kita sebuah hati hati yang dari daging, maksudnya apa? 为什么神要给我们一颗肉心？那是什么意思？
Karena Tuhan mau melembutkan hati kita sehingga bisa diajar. 因为神是要软化我们的心，让我们的心能够成为一个受教的心。 Setiap hati kita yang sudah membatu, Tuhan mau cabut batu-batunya itu dan mau dibuang. 当我们心很多石头的时候，神要把它燃掉，要拿去燃掉。 Mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin ada batu dalam hati kita? 可能我们在想，怎么有可能我们心里有石头？ Bagaimana hati kita bisa menjadi keras? 为什么我们心会变成刚硬呢？ Seringkali kita tidak sadar bahwa banyak kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita suka merespon dengan cara yang salah. 因为有时候很多事我们在生活中遇到很多的困难和问题啊，我们就是用错误的方式来面对。 Sehingga sedikit demi sedikit hati kita itu mengeras, mulai mengeras. 所以我的心开始就变硬了。 Nah, salah satu penyebabnya adalah 原因之一是， ini dia, sumpah di dalam batin. 就是内在的誓言。 Nah, kita lihat, kita mau belajar apa itu sumpah dalam batin. 那我们今天晚上就来谈谈什么叫做内在誓言。 Kata-katanya aja begitu asing ya, nggak pernah kita ngomong setiap sehari-hari. 这内在誓言是我们很少听到的话语，在平常的生活中。 Kita lihat, sumpah dalam batin adalah sebuah tindakan bersumpah atau berjanji dalam hati karena kita menghadapi kesukaran maupun penderitaan. 那内在誓言是一种发誓或者发誓的行为，因为我们遇到了困难和问题和痛苦。 Nanti kita akan melihat lebih jelas lagi, tapi saya mau jelasin dulu tentang sumpah dalam batin ini. 那等一下我们要谈得更深入，我们现在先看看到底是什么叫做内在誓言。 Jadi sumpah dalam batin ini adalah sebuah reaksi perlindungan diri kita agar kita tidak mengalami kesulitan itu di kemudian hari. 那这个内在誓言是我自我保护的反应，让我们将来再不会遇到这样的事情。 Sumpah dalam batin ini bisa timbul dari kepahitan kita atau hati yang tidak bisa mengampuni dan juga yang suka menghakimi orang lain. 这种内在誓言是来自苦毒，和我们不饶恕的心，还有我们批评论断人的心。 Oke, jadi sumpah batin ini adalah sebuah perlindungan dalam diri kita agar kita tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. 所以这个内在誓言是自我保护的反应，说以后我们不会再经历这样的事了。 Nah, kita lihat dalam dasar ayatnya adalah di Yakobus 5 ayat 12. 我们看看他的神的话的根基是在雅各书第5章12节。 Saya akan bacakan dulu, mungkin belum ada PPT-nya ditambahkan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. 阿们。在雅各书第5章12节说：“我的弟兄们啊，最要紧的是不可以起誓，不可以指着天起誓，也不可以指着地起誓。无论何事都不可起。你们说话是就是是，不是就是不是，免得你们落在审判之下。” Satu lagi di ayat Amsal 18 ayat 7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. 那在箴言18章第7节说：“愚昧的人的口自起败坏，他的口是他生命的网罗。” Nah, Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak bisa menepati kata-katanya. 神知道我们人是无法遵守我们的誓言的。 Jadi Tuhan sangat melarang kita untuk melakukan sumpah. 所以神就是不让我们发誓。 Karena apa yang menjadi rancangan kita itu belum tentu sesuai dengan rancangannya Tuhan. 因为我们的计划不是神的计划。 Nah, kita lihat sumpah dalam batin ini, kita lihat bagaimana ini bisa terjadi.
那我们看看为什么这个内在誓言会发生在我们生命。 Kita mungkin dengar kata sumpah dan mati itu kok kayaknya besar banget ya, dalam banget ya. 当我们听到内在誓言这句话，就觉得哇，有一点重的话。 Nah, tapi seringkali kita alami, cuman kita nggak sadar. 我们是其实常常经历，但是我们不晓得。 Kita lihat sumpah dalam batin sering terjadi saat kita masih kecil dan kita sedang bertumbuh kita masih kecil. 内在誓言经常发生是在我们年轻或者我们成长过程中。 Pada saat kita masih kecil, kita membutuhkan namanya perasaan diakui, perasaan dikasihi. 当我们还刚成长、还小的时候，我们需要被接纳、被爱。 Tapi pada saat kita masih kecil, kita tidak mendapatkannya, kita akan bersumpah, kita berjanji dalam hati kita. 那当我还小的时候，没有得到这些东西，我们在心里就会发一个誓。 Saat dewasa, terus kita lupa kalau kita pernah melakukan sumpah itu, kita pernah melakukan janji itu. 当我们长大成人的时候，我们都会忘记我们以前有发过的誓。 Tapi walaupun kita lupa, sumpah itu tetap ada dan tetap tinggal di bawah alam bawah sadar kita. 虽然我们已经忘记了，但是这个誓言还是存在在我们的意识中。 Nah, walaupun kita nggak ngomong, kita cuma bersumpah dalam hati, tapi itu tetap sebuah sumpah. 虽然我们没有发音出来，但是我们心里有这个意念，这也是内在誓言了。 Dan itu sangat sumpah dalam batin ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa mengacaukan rencana Allah dalam hidup kita dan menghambat pertumbuhan rohani kita. 那为什么这个誓言不能发生在我们生命中？因为这个会拦阻神的工作在我们生命里。 Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. 那我们看以下的有几个例子。 Ini contoh-contohnya sering terjadi, tapi ini lebih jelas lagi akan seperti apa. Kita lihat. 以下有第一个例子。 Kita lihat kondisi. Oke, ini adalah kondisi yang dialamin. Saat kecil, saya hidup miskin sehingga orang-orang memandang rendah saya. 以下是一个例子，就是说还小的时候我很穷，然后人家都看不起我。 Nah, sehingga saya membuat sebuah sumpah atau janji dalam hati, katanya gini, saya harus sukses dan tidak akan biarkan orang lain memandang rendah saya. 那突然间在心里就会发一个誓，说以后我一定要成功，我不让人家看不起我。 Nah, kita lihat kalau misalnya kita sering berkata-kata seperti ini, mungkin ini biasa, jangan dikeluarkan dulu. 那我们平常讲这些话，就是觉得哦，这个还好。 Tapi kita lihat ada dampaknya dalam hidup kita. 但是我们看这个都是有影响对我们的灵性的。 Sepertinya positif, sepertinya membuat kita akan melakukan hal yang lebih baik di masa depan. 看起来是好啦，这个会搅动我们，会成为一个更好的人。 Karena saya pernah miskin bahwa saya berjanji saya harus sukses dan tidak biarkan orang lain memandang rendah saya. 因为我以前还很穷，所以我现在我就是要成功，不要让人家看不起我。 Nah, akhirnya dampaknya 所以呢， dampaknya itu saya menjadi orang yang tidak percaya diri, tidak percaya Tuhan dan tidak bisa bersikap rendah hati. 所以影响对我的生命说，让我很没有自信，我不相信神，而且我也不能谦卑下来。 Jadi hati-hati, walaupun kita melihat sumpah atau janji dalam batin kita itu sesuatu yang positif, tapi memberikan dampak buat kita. 所以我们要小心，内在誓言是会影响到我们的生命的。 Oke, kita lihat contoh kedua kondisinya. 我们看第二个例子。 Ini kayaknya banyak terjadi di antara kita sebagai orang-orang pendatang ya. Sebagai orang Cina pendatang di negara ini, saya melihat pemerintah berlaku tidak adil terhadap orang Cina. 那我们身为这个国家的中国的移民，我们常常看到这个政府啊，真的对我们中国人很不公平。 Akhirnya saya melakukan sebuah sumpah janji dalam diri saya. Saya tidak akan pernah mau berurusan dengan aparat pemerintahan.
所以我心里就会发一个誓言，是说我以后永远不跟这些政府的官员来打交道。 Nah, apa dampaknya buat rohani kita? Saya sulit melihat Tuhan sebagai Allah yang berdaulat dan tidak bisa mempercayai pemimpin. 那这个的影响对我是让我很难相信神有在掌权，而且很难相信一个领袖。 Terus kita lihat di contoh ketiga. 我们看第三个例子。 Waktu saya masih kecil, saya suka menangis dan dimarahin. Akhirnya dimarahin oleh orang tua. Anak cowok kok cengeng? 当还小的时候，我在哭的时候就被父母骂，男孩子就是不能哭。 Kemudian saya berjanji dalam diri saya tidak akan menangis lagi. 那我心里就发誓，我说以后我不再哭了。 Akhirnya dampak rohaninya adalah saya menjadi orang yang tidak gampang membuka perasaan saya dan membuka hati untuk Roh Kudus melawat. 所以对我生命的、对我灵命的影响是说，我不能展开我的心来接受圣灵的造访。 Nah, contoh lain. Kita lihat yang contoh keempat. 我们看第四个例子。 Misalnya, saya melihat ada orang yang tidak suka dekat-dekat saya karena fisik saya, badan saya itu tidak menarik. 那我也是看有些人不敢靠近我，因为我的体质。 Sumpahnya adalah saya berjanji saya harus tampil lebih menarik lagi. 那里面的内在誓言说，我以后我要看起来更吸引人家。 Dampaknya, saya hanya fokus terhadap penampilan luar dan selalu berusaha untuk menyenangkan orang dan bisa memanipulasi orang. 那对我的灵命的影响是说，我只关注我的外表，而且常常总是想说要讨好人。 Nah, kita lihat ya, udah banyak contoh ya, udah mulai kelihatan ya. Ini adalah contoh-contohnya. Ini ada satu contoh terakhir. 我们看了已经很多例子了，但是我们现在也大概有印象了，有明白一些些。 Kita lihat contoh kelima, ini sangat sering terjadi dalam keluarga sebagai seorang anak. 以下的例子，我们看这个常常发生在一个家庭里。 Kondisinya saya melihat orang tua saya, papa, mama saya adalah orang tua yang buruk. 就是我看我父母不是一对好的父母。 Kemudian sumpah yang saya bikin dalam hati adalah saya tidak akan menjadi orang tua yang seperti mereka. 那我心里就会发一个誓言说，以后我当父母绝对不要像他们那样。 Dampaknya adalah saya tidak bisa mengampuni orang tua saya dan saya tidak bisa melihat Allah sebagai figur Bapa. 那对我的影响是说，我无法原谅我的父母，而且在地上都没有一个好的父亲的形象。 Nah, oke, kita lihat semua contoh ini. Close dulu Sun PPT-nya. Kita lihat semua contoh-contoh ini 我们看 sering 以上 terjadi 的 dalam 例 hidup 子， kita. 常常发生在我们的生命中。 Ini adalah hal-hal yang lumrah, bukan lumrah, hal-hal yang kita tidak sadarin tapi normal terjadi. 这个已经每一天而且很平常会发生的事情，但是我们都不晓得。 Dan kita tidak sadar bahwa ini sudah melekat dari kecil, kita sudah melekat dalam diri kita. 那我不晓得，这是跟我们已经联合在一起了，从小到现在。 Kita sangat gampang untuk melakukan sumpah. Mungkin kita nggak bilang sumpah, tapi kita benar-benar bilang, saya berjanji suatu hari. 我们是没有说一个誓言，我们常常是开口说一个发誓言，但是我们就觉得哦，那没有什么。 Atau mungkin kita kalau dramatis banget, kita lihat di film kayak melihat ke langit, saya berjanji pada langit. 还是像电影一样，我们就是往着天上看，我就是说我向天发誓。 Padahal itu nggak boleh di Alkitab dikatakan jangan berjanji bersumpah terhadap apapun juga. 其实那是不可以，因为我们圣经是教导说我们不可以对什么发誓。 Nah, kalau kita melihat bahwa sumpah dalam batin ini bisa memberikan dampak bagi rohani kita. 那我们看这个内在誓言会影响到我们的灵命。 Kita akan lebih lanjut lagi bahwa sumpah rohani pun bisa
memberikan dampak terhadap tubuh jasmani kita. 那这跟誓言的邻里的誓言是对我们的体质也是会有影响的。 Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Dewi untuk penjelasan lebih lanjut. 我们以下交给珍姐来解释更清楚。珍姐，请。哇，我们可以说迪莫举的这些例子，我全部都没有。 Oke, mari kita bisa katakan bahwa semua contoh yang tadi Timo katakan tidak ada pada diri saya. 但是我保证你一定说过一句话， Tapi saya jamin kamu pasti akan pernah katakan seperti 你 ini. 一定会告诉自己说，我以后绝对不要怎么样怎么样。 Pasti kamu pernah katakan, kelak saya pasti tidak akan begini atau begitu. 我以后一定不要怎么样怎么样。 Kelak saya bakalan tidak akan begini atau begitu. 在誓言后，就是我们在成长的过程当中， Ini sering didapati dalam masa pertumbuhan kita. 受伤了， Kan terluka, 我很生气， kesel, marah. 在怒气当中，我们发了一个誓言， Lalu dalam kemarahan itu kita terlontarlah satu sumpah. 我们很容易在怒气当中，我们会告诉自己，以后我绝对不要怎么样怎么样。 Kita sangat gampang ketika dalam kemarahan kita berkata dalam diri kita, kelak saya tidak akan begini, tidak akan begitu. 有吗？这个就是我们 Ada 了。 Nah, pasti ada kayak begitu. 这个内在誓言会封住我们早期该有的个性。 Nah, sumpah batin seperti ini tuh bisa dia bisa menyegel apa yang menjadi karakter kita yang awal, yang asli. 也就是神给我们的个性，神给我们本来应该有的性格，我们 Yaitu 因为 sikap 内在 atau 誓言，我们 karakter. 封闭了。 Yaitu karakter yang sesungguhnya Tuhan berikan pada kita pada mulanya. Dan oleh karena gara-gara sumpah batin ini, dia jadi tersegel. 而不知不觉当中，我们顺从那个内在誓言的指挥。 Lalu tanpa kita sadari, kita berjalan atau hidup, bertumbuh mengikuti apa yang diucapkan, yaitu sumpah batin. 这个会严重到我们没有办法去做我们想做的事情。 Tingkat keparahannya sampai kita tidak mampu melakukan hal yang kita ingin lakukan. 而且使神在我们身上的工作受到一些很大的拦阻。 Bahkan membuat pekerjaan Tuhan di dalam diri kita jadi terhalang. 你相信吗？这个内在誓言是比苦毒论断更严重。 Percayakah bahwa sumpah batin ini lebih parah dibandingkan dengan kepahitan karena menghakimi? 它甚至会影响到我们身体的发育，甚至成长，还有身体的一些功能。 Karena dia bisa berdampak kepada tubuh jasmani kita, yaitu pada pertumbuhan, perkembangan, dan fungsinya. 我再举一个例子好了，大家都喜欢听例子。 Kan pasti suka contoh-contoh. Saya kasih satu contoh lagi. 有一个姐妹哦，她每一次怀孕到了2-3个月的时候，她就会流产。 Ada satu saudari ya ibu ini, dia setiap kali hamil usia 2-3 bulan pasti keguguran. 而且流出来的全部都是男的宝宝。 Dan setiap kali keguguran itu janinnya tuh adalah jenis kelamin laki-laki. 医生哦也检查不出任何的生理上面的原因。 Dan ketika dokter sudah periksa tidak ditemukan masalah medis di dalam diri ibu ini. 这个姐妹啊，她生长在一个上面有一个哥哥，下面有2个弟弟的家庭当中。 Saudari ini dia tumbuh di dalam satu keluarga yang bersaudara, di atasnya ada kakak laki-laki dan ada adik laki-laki. 他的哥哥跟弟弟啊，就非常的顽皮，时常都去开这个妹妹或者姐姐的玩笑。 Nah, kakak dan adik lelakinya ini sangat nakal dan mereka seringkali bercanda keterlaluan terhadap saudara perempuannya ini. 从小就让这个姐妹非常的难堪，有的时候还会伤害到她的身体了。
Dan sejak kecil mereka memperlakukan seperti ini sehingga dia sangat-sangat dipermalukan dan seringkali juga dia mengalami kekasaran terhadap dirinya, tubuhnya. 会去告诉爸爸妈妈呀，可是爸爸妈妈也没有做到保护的责任。 Dia seringkali adukan ke orang tuanya, tapi orang tuanya tidak melakukan kewajiban untuk melindungi dia atau memberi keadilan pada dia. 有的时候还会怪他说：“哎呀，你就让弟弟嘛，你是姐姐。” Ya, malahan seringkali bilang, kamu kan kakak perempuan, kamu harus ngalah dong sama adik laki-laki. 那么就有一次大概在他8、9岁的时候，这个姐妹8、9岁的时候，有一次她收到哥哥弟弟的联合起来欺负她。 Lalu satu kali ketika dia berumur sekitar 8-9 tahun, kakak dan adik laki-lakinya ini bergabung untuk membuli dia. 他哭啊哭的，结果去找他的妈妈，妈妈也是把他骂回来。 Lalu dia sudah nangis-nangis, ngadu cari mama untuk cari perlindungan, tapi mamanya malah memarahinya. 你会不会觉得很熟悉呀、Gak asing ya? 那么这个小女孩，她就跑到河边去啊，就对着天在那边哭啊哭啊哭的。 Lalu waktu dia masih kecil, ada gadis kecil ini dia lari ke tepi sungai terus nangis sejadi-jadinya di situ sambil menghadap ke langit. 他就对着天叫说：“我讨厌男生，我恨男生，我以后一定不要生男生。” Lalu dia bicara dengan dalam tangisnya itu dia bicara dengan dia bilang sampai ngadap ke langit, aku benci anak laki-laki, aku kesel, aku tidak suka, nanti saya kalau punya anak tidak mau anak laki-laki. 8、9岁的小女生，她讲了这些话，她会忘记。 Nah, umur 8-9 tahun seperti ini dia bicara apa yang dia ucapkan dia bisa lupa. 而且她是在非常愤怒当中的时候去发的这个内在誓言。 Dan ini sumpah yang dia ucapkan ketika dia di dalam kondisi marah, kesal. 知道在怒气的时候发了一个誓言。 Kita harus tahu ketika dalam kita emosi, kita marah, lalu kita lontarkan satu sumpah. 你讲了这一句话， Satu kata yang kita ucapkan. 而这句话就会透过你的心和你的头脑。 Dan perkataan ini akan lewati pikiran kita dan hati kita. 它会对你的身体发出一个命令。 Lewat itu dia akan perintahkan ke tubuh kita satu perintah. 虽然这个姐妹小时候发的嘛，所以她很快的就忘记了。 Nah, sekalipun anak ini kan dia gadis kecil ini ketika kecil dia ucapkan dan dia sudah lupa. 但是她里面的人没有忘记这一句话。 Tetapi manusia rohani, manusia batinnya, manusia di dalamnya tidak lupa. 她长大了，想要生孩子了。 Lalu ketika dia sudah dewasa, dia berkeluarga, dia mau punya anak. 但是她8、9岁的时候，对自己的身体设的一个程式。 Kita ingat tadi bahwa ketika dia umur 8-9 tahun, dia sudah menyetel satu kondisi. 那么他的身体就一直保持着这些状况，而且继续不断的在运作。 Nah, kondisi tubuh yang dia setel waktu itu masih tetap berlaku dan terus aktif. 这个就是内在誓言会对我们身体产生的一些作用。 Nah, inilah yang dikatakan bahwa sumpah batin itu bereaksi terhadap tubuh kita. 所以你想，这个内在誓言会不会对我们的身体或者对我们的人际关系产生很大的影响呢？ Jadi mengapa dikatakan bahwa sumpah batin itu sangat berdampak besar terhadap diri kita dan juga hubungan antara sesama kita. 因为誓言是有生命的。 Karena sumpah batin itu hidup. 我们一定要奉耶稣基督里面断开这个誓言。 Karena itu kita harus putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 而且内在誓言，这个有生命的誓言，它本身是抗拒改变的。 Dan karena sumpah batin itu dia punya hidup, dia menolak yang namanya perubahan. 我们必须要用耶稣赐给我们的权柄去把它砍断。 Makanya kita harus patahkan dengan kuasa otoritas yang Yesus berikan. 那么很清楚的，他该怎么做呢？
Lalu sangat jelas sekali apa yang harusnya dia lakukan. 首先他这个姊妹必须要饶恕他的哥哥弟弟在他的生命当中造成的伤害。 Pertama-tama saudari ini harus mengampuni kakak adik laki-lakinya yang telah menyebabkan luka di dalam kehidupannya. 而且饶恕父母没有在他从小的生命当中对他做好保护的工作。 Dan juga dia harus ampuni orang tuanya yang mana tidak melakukan kewajiban melindungi dia. 甚至要从心里面饶恕父母的重男轻女，没有纠正他哥哥弟弟的行为。 Bahkan dia juga harus mengampuni dengan sungguh-sungguh akan sikap yang tidak adil, pilih kasih orang tuanya yang berat laki-laki dari perempuan sehingga tidak melindungi dia dan tidak mendidik saudara laki-lakinya. 这是一个很清楚的步骤哦。 所以当他愿意选择饶恕的时候， Jadi ini step yang sangat jelas ya. Dan ketika dia bersedia untuk mengampuni, 再拿起耶稣赐给我们的权柄，把它断开这些之前的一些内在誓言。 lalu yang melayani membantu dengan ambil pedang roh dan bantu dia untuk putuskan setiap sumpah yang pernah dia ucapkan dulu. 断开这些他对自己的生育功能所发出的不要生男孩子的指令， Dan juga patahkan perintah-perintah yang pernah dia lakukan terhadap tubuh dia, yaitu ya membuat dia tidak bisa organ reproduksinya tidak bisa bekerja dengan benar, tidak bisa. 然后命令他的身体恢复神所创造的样式。 Lalu perintahkan supaya fungsi organ tubuhnya itu pulih sebagaimana yang Tuhan ciptakan semula. 经过这样的祷告，这个姐妹在1年多以后就怀了，就生下一个很可爱的男宝宝。 Dan dia dilayani seperti ini dan lewat 1 tahun dia melahirkan seorang anak baik laki-laki yang lucu. 你有没有发现很多人呢？因为他的父母都很矮小，所以他会讲说：“哎，我长大以后我一定也是很矮小的。” Pernah nggak kita dapati orang tuanya dua-duanya pendek, lalu dia bilang, wah saya kelak dewasa juga bakalan seperti mereka pendek. 当你不小心或者是无意识当中说出了这句话的时候，就等于给自己的身体下了一个指令。 Nah, kalau ketika kita tanpa sadar mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini, itu adalah kita sedang memerintahkan kepada tubuh kita satu perintah. 它就很像那个火车，你为那个火车所铺设的一个轨道。 Itu seperti kita sedang mengatur atau men-set satu rel kereta api. 那么誓言呢，就像是那个轨道。 Nah, sumpah batin ini seperti rel kereta api yang tersusun ini. 那么我们的身体的机能就像那个火车。 Lalu fungsi dari tubuh kita ini itu bagaikan lokomotif keretaannya. 它会顺着这个轨道走。 Dia akan berjalan mengikuti alur dari rel kereta apinya. 一直到成就你的誓言。 Sampai sumpah batinnya itu tergenapi. 所以我们一定要奉耶稣基督里面砍断这些誓言，然后让火车头能够改到另外一条新的轨道。 Jadi kita harus dalam nama Tuhan Yesus kita putuskan supaya dia selesai tidak lagi ikut rel yang lama dan kepala lokomotif ini bisa berjalan dengan rel arah yang baru. 我们看到刚刚那一个姐妹，她在怒气中的一句誓言。 Kita lihat saudari tadi dia di dalam kemarahannya dia mengucapkan sumpah. 就好像一个定时的闹钟。 Itu bagaikan sebuah alarm yang alarm waktu. 时间到了，它就会自动的响起来了。 Nah, ketika waktunya tiba, dia akan berbunyi alarmnya. 那么时间到了，它就会自动的去运作。 Lalu ketika waktunya tiba, maka dia akan bereaksi sesuai dengan yang disetel. 虽然这个姐妹已经不记得了，可是她的深处没有忘记。 Nah, sekalipun saudari ini dia sudah lupa dengan apa yang dia ucapkan itu, tetapi di dalam dirinya tuh tidak lupa. 所以就丧失了一些生育的功能。 Akhirnya fungsi yang sudah disetel itu ya terjadi gitu. 所以造成了不孕啊或者流产。
sehingga dia jadi tidak bisa mengandung atau keguguran. 所以我们在服侍这个不孕的姐妹的时候， jadi kita melayani saudari yang tidak bisa punya anak ini. 同工们请注意哦，我们会服侍到说，哎呦，我已经结婚那么久了，我都不会怀孕啊。 Nah, kita harus perhatikan ya, pengerja-pengerja pasti akan ketemu yang semungkin ada yang ngomong seperti ini. Wah, saya kok susah punya anak ya. 但当然呢，我们第一个还是要请他去找医生，看看身体有没有问题。 Nah, tentu saja sebelum kita layani, kita sarankan dulu, cek dulu ke dokter, apakah ada penyakit ataukah ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya atau organ reproduksinya. 然后我们要赶快问圣灵，然后求圣灵启示，看看他有没有这一类的内在誓言。 Nah, setelah itu ketika kita layani, pertama-tama kita juga cepat-cepat minta Roh Kudus kasih tahu apakah dia pernah mengucapkan suatu sumpah atau yang seperti ini ucapannya. 如果有的话，我们就要负责把它破除掉。 Kalau ada, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. 那么，如果这个处理完了以后，我们也要看看他有没有一些家族性的咒诅。 Nah, setelah bereskan yang itu, kita lihat apakah dia ada kutuk generasi. 如果有的话，当然也要向神认罪悔改，然后去除掉咒诅。 Nah, kalau ada, kita juga harus bawa dia untuk mengaku dosa, mewakili keluarganya juga mengaku dosa, bertobat, lalu dihancurkan kutuknya. 我们可以按手在这个姊妹的子宫的位置，求神来恢复她的生育的功能。 Nah, setelah itu kita boleh tumpang tangan, arahkan tangan, tumpang tangan ke bagian kandungan saudarinya untuk berdoa supaya Tuhan pulihkan fungsi dari kandungannya. 我告诉你，很多人经过这个步骤，她就怀孕了。 Saya boleh katakan banyak sekali sudah terjadi orang yang menjalani langkah-langkah proses ini, mereka sudah punya anak. 所以内在誓言它有几个特点。 Jadi sumpah batin itu ada ciri-ciri khusus. 它会发生在每一个人的身上， yaitu bisa terjadi kepada siapa saja. 你会说我没有啦。 Mungkin kamu bilang, saya tidak. 你会发现平常你看起来都没有事情，但是这些内在誓言会像定时炸弹一样，一按到你的按钮的时候，它就会爆炸了。 Kita mungkin lupa atau kita tidak tahu, kelihatannya tidak ada apa-apa, tetapi ketika alarmnya itu sudah disetel, maka pada waktunya nanti dia akan meledak atau dia akan berbunyi. 我们上这个内在医治的课程后，我们千万要用一颗谦卑的心。 Nah, kita yang belajar pelajaran kesembuhan dan pelepasan ini, kita harus punya hati yang penuh kerendahan hati. 如果你什么都认为我没有的话，那么你可能就是骄傲了。 Kalau kita punya sikap hati begini, aku tidak begitu, aku tidak ada seperti itu, aku tidak terjadi seperti itu ada kemungkinan kamu telah jatuh dalam yang namanya kesombongan. 一个骄傲的人最可怕的是他看不到自己的骄傲。 Yang paling menakutkan dari seorang yang sombong itu adalah bahwa dia tidak dapat melihat bahwa dia sombong. 所以真的求神给我们一颗愿意谦卑的心哦，我们服在这些教材不是我发明的。 Oke, materi-materi bukan Ibu Debbie yang ini bukan Ibu Debbie buat sendiri. 对，所以我们必须要承认很多事情，我们必须要承认我可能有。 那么或许我不知道了，可是我可能有这些内在誓言。 Oke, ini juga ada orang-orang yang senior juga yang membuat dan kita yang sudah ikut kita biar kita rendah hati untuk mengakui kemungkinan kita ada. 我们再整理一下，这个内在誓言的影响力是非常大的，而且有能力的，还有具有杀伤力。 Dan kita harus mengakui bahwa kita juga harus tahu, sadari bahwa ini sumpah batin ini sangat besar dampaknya, berbahaya dan mempunyai daya mematikan. 那么，如果我们成人有的时候会讲一句话、两句话的时候，那个杀伤力没有你童年的时候所发出来的那个影响力更大。
Nah, ketika kita bisa mungkin kita merasa hal ini tuh ketika kita terjadi ini mungkin saat kita sudah dewasa atau mungkin tidak seperti pada masa kecil. Karena waktu di masa kecil itu terjadi, itu efeknya akan semakin besar. 尤其是0到6岁，6岁以前，那个，或者是6岁到9岁、10岁这一段时间发出来的那个话语，那个对我们的影响是非常非常大的。 Nah, sumpah yang terjadi di waktu kita masih kecil itu jangka waktunya semakin panjang, semakin lama, itu dayanya semakin kuat ya. Terutama di usia 6 tahun ke bawah itu terjadi sangat itu kuat sekali pengaruhnya dan daya efeknya. 你会发现很多小男孩跟他的母亲的关系不好的时候，那会影响他未来和妻子的关系。 Kita bisa dapati ada banyak anak laki-laki yang sewaktu kecil dia tidak punya hubungan yang baik dengan ibunya, maka ketika dia dewasa, dia menikah nanti, maka hubungannya dengan istrinya juga akan berdampak, akan tidak baik. 如果一个小女孩跟她的父亲从她父亲来的有一些伤害的话，那么她会影响她将来对男性的信任。 Nah, seperti anak perempuan ketika dia dari kecil mungkin mengalami hal-hal yang membuat dia terluka, jadi terluka oleh orang tua ayahnya. Dia ketika dewasa nanti dia itu kehilangan kepercayaan terhadap kaum pria dan hubungannya dengan kaum pria itu tidak bagus. 当然会影响他对天父的看法。 Nah, tentu saja sangat juga mempengaruhi pandangan dia terhadap Allah Bapa. 因为内在誓言很不容易被认出来，它常常隐藏在我们里面的人里面。 Nah, sumpah batin ini agak sukar dikenali karena dia ada di dalam manusia batin kita. 这个内在誓言会抗拒被改变，它不会在成长过程中自动的消失啊。 Dan sumpah batin ini dia sangat tadi kita katakan dia menolak untuk kita mengalami perubahan atau kita mengubah diri. 我们刚刚讲到是说，这个内在誓言是有生命的，它在我们的里面，它一直到这个誓言成就。 Nah, tadi kita sudah katakan bahwa sumpah batin itu dia hidup sehingga dia ada di dalam kita dan dia aktif sehingga dia pasti akan jadi digenapi. 而且我跟你们说，这个内在誓言虽然我们有时候经过医治了以后，我们破除了，可是它还会持续的，你会发现持续的会在我们生命中继续的会再出来。 Nah, kita lihat mungkin sudah pernah dilakukan untuk dihancurkan, dilayani, tetapi kita lihat bahwa ada kemungkinan masih bisa muncul lagi dalam hidup kita. 因为你会发现到，为什么圣经叫我们不断的要定死我们的老我呢？ Nah, kenapa? Kita dapat ini dulu. Di dalam Alkitab katakan bahwa kita harus mematikan manusia lama kita, aku kita yang lama. 因为这个从小的这些老我的一些旧的习惯、旧的想法、旧的性情会一直缠绕着我们。 Kenapa? Karena hal-hal lama, kebiasaan lama kita, pandangan-pandangan, cara-cara lama kita itu selalu menjerat kita. 会在我们不知不觉当中就把我们拉回以前的生活的方式。 Sehingga seringkali itu selalu menarik kita untuk kembali lagi kepada hidup yang lama. 很多人因为反反复复的这样，所以他就不想面对了。 Nah, ada banyak orang karena selalu bolak-balik terjadi seperti ini sehingga dia malas untuk menghadapi, tidak mau menghadapinya lagi. 所以就习惯性的逃避来自我防备。 Akhirnya punya kebiasaan untuk menghindar sebagai perlindungan diri. 你会发现有些人他里面就是有那么很大的一个怒气。 Kita dapati ada orang-orang yang di dalam dirinya tuh mempunyai kemarahan yang besar. 那么别人说的话总是他是会用负面的方式或者先发脾气来解决。 Nah, ketika dia menghadapi orang lain, apa yang dikatakan orang lain, dia selalu pakai sikap membalas merespon dengan cara mungkin lebih dulu marah, atau setiap kali dia tangkap dengan negatif. 因为有些人呢，其实别人一句不小心的话，一句随便的话，或者是做了一件小的动作，都会触发他里面的怒气。
Nah, ada kalanya mungkin gerakan-gerakan kecil orang lain atau mungkin ucapan-ucapan yang tidak bermaksud apa-apapun dari orang lain, 1-2 patah kata itu bisa menggerakkan amarah yang ada di dalam dia. 这个怒气通常又会以邪灵连接起来。 Nah, kemarahan ini seringkali itu bergandengan tangan atau bersama-sama dengan roh jahat. 因为不想面对，所以用这个怒气来自我防备。 Nah, karena dia tidak mau menghadapinya, sehingga dia selalu memakai perlindungan diri untuk 哎呀，我 menghadapi 先发脾气 cara-caranya. 了，我先发脾气，尤其是很多父亲，你看在家里面，他就先发脾气了，然后其他人都安静了。 Nah, ini seringkali terjadi nih bapak-bapak di dalam keluarga ya. Duluan marah supaya semua orang jangan lagi rewel, jangan lagi ngapa-ngapain. 或者就是你哦，又先用发脾气来压住对方。 Mungkin itu saudara, jadi pakai kemarahan untuk menekan atau mengontrol, bikin orang lain supaya nggak bisa ngapa-ngapain. 我们再来看，当我们论断别人说我们绝对不要像谁谁谁一样的时候， Nah, berikutnya ketika kita menghakimi orang lain, misalnya kita katakan kelak saya tidak akan seperti siapa gitu. 这些誓言反过来会来追赶我们。 Nah, sumpah seperti ini malahan berbalik mengejar kita. 很多时候我们都会讲说，哎呀，我绝对不要像妈妈这么样容易的发脾气。 Nah, ada banyak kali kita selalu bilang begini, saya nanti nggak bakalan mau seperti mama itu suka marah-marah. 但是你会发现呢，这一句话好像那个回力球会弹回来。 Nah, tapi seringkali kenyataannya kamu dapati bahwa perkataan itu akan seperti tenis quest atau tenis dinding itu, dia balik kembali. 你不知不觉的时候，你会发现你的脾气比你妈妈还要大。 Kamu akan lihat ternyata sifat kamu malah lebih emosian daripada mama kamu. 那么内在誓言通常与邪灵是没有直接的关系的。 Nah, sebenarnya tuh biasanya pertalian antara sumpah batin dengan roh jahat itu sebenarnya tidak ada hubungan direct atau langsung. 但是如果你有苦毒啊、论断啊、怨恨啊，还有让这些怒气产生了， Nah, tapi kalau kamu ada punya kepahitan, amarah, dan segala macam yang negatif, bercampur baur. 而且有的时候我们是在害怕的当中所立下的誓言，这就很容易给仇敌留下一个破口来攻击我们。 Apalagi kalau misalnya kita di dalam ketakutan lalu kita ucapkan sumpah-sumpah seperti ini, maka itu seperti celah yang besar yang diberikan untuk iblis atau musuh itu bisa punya kesempatan. 好，我们说到这里，你会觉得说，哇，原来内在誓言是这么严重的啊！ Nah, kita sudah bicara sampai sini. Coba kalian lihat betapa ternyata sumpah batin ini sangat berbahaya. 来，我们来谈一谈怎么样破除内在誓言的祷告步骤。 Tapi mari kita lihat bagaimana langkah-langkah untuk menghancurkan sumpah batin. 最后了，小组长们要注意哦。然后，如果有人要叫你帮他破除内在誓言的话，你就按照这个步骤去走。 Nah, setiap ketua-ketua tim perhatikan besok-besok nanti kalau ada yang minta untuk dibantu untuk menghancurkan sumpah seperti ini, kita sudah tahu langkah-langkahnya. 第一个，我们必须还是要承认。 Yang pertama, kita masih sama, kita harus akui dulu. 承认什么呢？承认我们可能自己在生气的时候，在愤怒的时候讲的一些的话。 Akui dulu apa? Yang kita akui mungkin kita dalam keadaan marah, kita dalam keadaan kesel, kita ada ucapkan perkataan-perkataan apa. 我们必须来到神的面前，向神承认我们曾经讲过这些不好的话。 Nah, biar kita datang ke hadapan Tuhan, kita akui kita pernah atau banyak kali mengucapkan hal-hal perkataan yang tidak baik ini. 如果忘记的话，我们可以请圣灵来启示我们。 Kalau lupa, mungkin kita sudah lupa, kita nggak ingat lagi, kita boleh minta Roh Kudus untuk tunjukkan kepada kita. 或者我们可以从我们生命当中一些的不好的
品格不好的果子来发现我们有这些问题。Atau mungkin kita bisa telusuri, kita bisa periksa lewat buah kehidupan kita yang nggak bagus, atau mungkin karakter-karakter kita yang tidak bagus, kita bisa cek dari situ. 第二个，我们一定要进入，当我们承认的时候，我们就要进入到饶恕的过程当中。Langkah yang kedua adalah kita bisa masuk di dalam langkah mengampuni. 因为我们受伤了，所以我们必须要饶恕那些伤害我们的人呐，或者是我们自己。Nah, karena kita terluka, artinya ada yang melukai, maka kita ampunilah orang yang melukai, atau mungkin diri kita sendiri. 我们必须要从心里面真诚的去饶恕这些曾经伤害过我们的人，我们也要诚心的来饶恕我们自己。Nah, kita mengampuni orang yang melukai kita, yang menyakiti kita, dan diri kita sendiri, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh yang dari dalam hati kita. 当然呢，我们必须要为这些讲过的誓言，然后产生的一些犯罪的行为，我们有这些犯罪的心思意念，向神认罪悔改。Yang berikutnya, kita untuk semua yang kita pernah ucapkan, apa yang kita alami ini, kemarahan kita, semua kesalahan ini, kita akui di hadapan Tuhan dan kita bertobat. 当我们诚心的认罪的时候，神就必赦免我们一切的罪，对不对？ Ketika kita tulus dan jujur, kita mengaku dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti mengampuni dosa kita, benar kan? 然后我们就必须要弃绝断开这些誓言在我们生命当中的影响。 Berikut kita harus tolak dan cabut semua sumpah dan semua pengaruhnya atas diri kita. 你祷告的时候不要说神啊神啊，求你帮助我啊，帮我去挪掉这些誓言呐，或者是说啊，求神啊，求你帮助我挪掉这些誓言。 Nah, ketika kita sikap kita menolak atau mencabut ini bukan dengan cara mohon-mohon, ya Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong ampuni, cabutin saya, cabutin semua sumpah-sumpah saya ini, mohon Tuhan, tolong Tuhan. 我们不需要用这种祈求式的祷告，我们直接用命令宣告式的祷告，把它奉耶稣里面断开了就好了。 Nah, kita tidak pakai cara memelas seperti ini, tapi kita harus pakai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai cara deklarasikan, kita perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan, aku patahkan. 我们拿起神给我们的权柄，我们奉耶稣基督的名，拿起圣灵的宝剑，断开，然后把它挡在十字架的以外。 Kita pakai otoritas, kita pakai pedang roh yang Tuhan berikan, kita putuskan, kita patahkan, lalu dengan kita minta dalam nama Yesus kita deklarasikan salib Kristus yang menghalangi antara kita dengan semua yang tidak baik ini. Amen. 当然我们破除了以后，我们必须要过一个警醒的生活。 Tentu saja setelah sudah dihancurkan, sudah diputuskan, hidup kita harus punya kesabaran dan ketekunan untuk tetap berusaha hidup dengan baik, hidup yang baru. 我们要看看，时常检查自己，看看是不是又因为誓言又回到原来的坏习惯啊，还有这些坏的习惯的方法当中。 Artinya kita harus berjaga-jaga, kita harus sering cek apakah hidup kita kembali ke pola yang lama, apakah kita kembali kepada sikap atau karakter kebiasaan yang lama. 这些工作我们自己承认我们做不来的。 Dan semua yang pekerjaan langkah-langkah ini kita akui bahwa dengan mengandalkan diri sendiri kita tidak mampu melakukannya. 我们必须谦卑的在神的面前，神呢，我们靠着自己的忍耐也好，我们的力量也好，我们是没有办法做的。 Ketika kita mau melakukan ini, kita harus mengakui dulu di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup melakukan dengan mengandalkan diri sendiri. 我们必须靠着神的大能，我们必须靠着圣灵。 不断的在我们身里面运行工作。 Kita harus minta, kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus yang bekerja terus-menerus di dalam kehidupan kita. 你看哦，很多我们潜意识的东西是圣灵启示我们。 Kita lihat banyak sekali hal-hal yang di dalam alam bawah sadar kita itu di Roh Kudus mewahyukan kepada kita. 是耶稣医治我们。 Dan artinya Yesuslah yang sesungguhnya menyembuhkan kita. 是神的恩膏才能来断开这一切的恶。 Karena pengurapan dari Tuhanlah yang dapat mematahkan setiap kuk kita. 我们都很
期望在神面前更有能力。 Kita sangat berharap supaya kita di hadapan Tuhan kita bisa punya kuasa. 唯有被圣灵更多的充满，我们才能够具备这样的能力。 Nah, hanya dengan dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus barulah kita bisa punya kuasa kekuatan ini. 你期望从你这些生命当中走出一个新的生命吗？ Apakah Anda sangat berharap, Anda ingin supaya kita bisa hidup melangkah di dalam kehidupan yang baru? 我们现在给圣灵一个机会，也给自己一个机会，我们回到神的面前。 Biarlah hari ini kita kasih kesempatan kepada Tuhan, Roh Kudus, juga diri kita. 我们刚刚有想到，我在讲的过程当中，你大概你已经有想到了哦，我好像说了这些话。 Nah, mungkin saat ini ada yang sudah terpikirkan, wah saya pernah ngucapin kata ini, kata itu. 或者是说你想不起来了，有些什么事情。 Atau mungkin kamu nggak ingat apa masalahnya atau kejadiannya apa. 神在这里，我们相信圣灵会工作的。 Tuhan ada di sini dan kita percaya. Carol， 请给我们一首歌，我们一起进入。大家都把眼睛闭上。 masuk. Kita tutup mata kita. 我们请牧师。 Oke, mari kita undang gembala kita. 在你的旨意里，如同耶稣的生命。 主啊，我们求你。 Tuhan, kami mohon kepada Engkau. 一颗谦卑的心，给我一颗受教的灵，好让我能走在你的旨意里。 是的，主，我们愿意走在你的旨意里。 Tuhan, kami mau yang kehendak-Mu. 主，我们渴慕耶稣的生命。 Kami rindu kehidupan dari Yesus. 主啊，圣灵啊，求你现在自由的运行工作。 Ya Roh Kudus, sekarang Engkau bekerja di dalam kami. 圣灵啊， Ya Roh Kudus, 启示我们， berikan pengwahyuan kepada kami. 进入到我们的意识当中，我们的潜意识当中， Masuk di dalam alam sadar kami. 让我们知道什么东西、什么话、什么誓言拦住我们与你之间的关系。 Karena kami sadar setiap perkataan atau sumpah dalam batin yang menghalangi pekerjaan Tuhan. 一生要跟随你，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。 父神， Allah Bapa, 父神，我们今天华语堂的众子民来到你的施恩宝座前， bawa umat-Mu Mandarin ini datang di bawah hadirat-Mu. 我们承认我们曾经发过誓言， Kami mengaku kami pernah sumpah batin. 我们曾经说过把你说的话来告诉神。 Kami mengaku pernah kami katakan, kami bawa kepada Tuhan. 最好说出来， Lebih baik katakan.
主啊，我们现在悔改，并且取消这些誓言。 Tuhan, saat ini kami bertobat dan membatalkan setiap sumpah ini. 奉耶稣基督的名，我破除这些誓言。 Di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan setiap sumpah-sumpah ini. 我宣告他们在灵界对我们的生命完全不产生任何的效果。 Aku deklarasikan bahwa semua ini di dalam alam roh tidak akan menghasilkan sesuatu apapun. 这些誓言再也不能影响我。 Sumpah ini tidak akan lagi berpengaruh kepada saya. 主啊，求你赦免我的罪。 Tuhan ampuni dosaku. 耶稣的宝血遮盖、洗净我曾经说的一切的誓言。 Darah Yesus tutup bungkus dan sucikan setiap perkataan sumpah yang pernah saya katakan. 好，我现在为你们祷告。我奉耶稣基督名拿起天父给我们教会的权柄。 Di dalam nama Yesus, aku angkat pedang roh yang Tuhan berikan otoritas kepadaku. 我砍断、我破除弟兄姊妹曾经说过的每一句的内在誓言。 Aku patahkan, aku putuskan setiap saudara-saudari yang pernah sumpah dalam batin. 不论是有声的或者是无声的， Walaupun tidak bersuara ataupun bersuara. 从每一位母父当中到今天， Dari setiap di dalam kandungan ibu sampai hari ini. 奉耶稣基督的名对灵界宣告， Dalam nama Yesus, aku deklarasi di dalam alam roh ini. 破除这些话语的势力， Patahkan setiap kuasa perkataan ini. 全部终止在十字架上， Dan bentang di atas kayu salib. 不再对我们的弟兄姊妹们产生任何的效力。 Tidak akan mempunyai pengaruh apapun terhadap saudara-saudari kami. 耶稣的宝血厚厚的涂抹遮盖， Darah Yesus sucikan dan tutup bungkus semua. 洁净， Bersihkan. 耶稣的爱来保护我们。 Kasih Yesus datang melindungi kita. 主啊，我们谢谢你， Tuhan terima kasih. 我们还要从你领受从你而来的爱和 Kami 怜 mau 悯， terima kasih dan belas kasihan dari Engkau. 从你而来的能力。 Kekuatan yang datang daripadamu. 主啊，现在求你的圣灵 Tuhan, saat ini kami undang Roh Kudus. 更多的来高摩我们， Lebih banyak lagi mengurapi kami. 让我们有能力 Agar kami mempunyai kekuatan. 胜过这些誓言。 Menangkan dari setiap sumpah-sumpah ini. 牧师， Urabah sika bara-bara-bara. Halo rabahaseria bakabara. Halo brahabra sikriya di laura. Tidak brahabra cici umur suangso. Angkat kedua tangan kita. Rapaka seka bara-bara. Tapi kita semua siapkan hati kita. Kita rindu untuk terima urapan. Jika so mengkemu lingso chung sening alai de engkau tata de jiang ling tata de chongman. Rabaka saka batakaran. Horabasika barabra sikriara. Horabaka seka batakaran. Horabasikara. Wanaji senir baujen. Kantuan. Kantuan. 切断一切内在的誓言。Aku patahkan setiap sumpah batin di dalam nama Yesus dari setiap saudara-saudari. Sekarang Roh Kudus turun mengurapi lebih. Terima. 领受圣灵的恩膏更大更强烈的降下充满他正在释放你，他正在释放membebaskan engkau。今天你就要得自由，从内在誓言当中被破除，得着自由。从内在誓言当中被破除，这释放。Oh, terlepas dari setiap sumpah batin, dibebaskan,
merdekakan saat ini. Terima kekuatan dari Tuhan. Lingsau Tuhan alai的力量，这个力量，充满，从今天开始，你已经胜过了一切的对界的誓言。Dari hari ini engkau telah menang dari setiap sebab-sebab. Dalam nama Yesus, engkau telah menang.感谢你主耶稣，terima kasih Tuhan Yesus。这个时候主耶稣的爱有大大的降临，充满每个人。主耶稣的爱进入你们里面，完全的恢复，完全的恢复每个人，恢复神造你原来的形象，恢复神造你原来的身心灵，pulihkan kembali kepada Allah. Tuhan mencipta kau semula, tubuh jiwa roh itu sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasihnya mengalir, memenuhi setiap umatmu ya Tuhan. Penuhi. 神的爱大大的充满，触摸每个心，神今天使你们的心成为温柔的心，成为入心。Hari ini Tuhan memberikan engkau semua hati yang lemah lembut, hati yang taat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati umatmu satu persatu. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka。主啊，这个时候你就大大的祝福你每个众儿女，祝福他的健康，他们的健康，祝福他们的家庭，祝福他们的工作事业，祝福他们的肤色。感谢赞美你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，主啊，你的儿女已经被释放了，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我在这宣告，任何的内在誓言，不再能够掌控神的儿女。Aku deklarasikan mulai hari ini setiap sumpah batin tidak akan lagi menguasai setiap umat Tuhan di Mandarin ini. Dalam nama Yesus terjadilah, sudah terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya！感谢主耶稣，奉耶稣基督的名，阿门，阿门，阿门。谢谢耶稣，谢谢牧师。谢谢耶稣。